Okay. Salam sejahtera, selamat petang, 大家晚上好, Wanakem. Good evening to everyone. Kepada semua netizen, rakan-rakan sekalian, terima kasih sekali lagi kerana mengikuti live bersama Kailun kali yang ke-21. Malam ini kita akan membincangkan satu topik iaitu berkenaan dengan penipuan Macau scam. Ya, baru-baru ini saya terima aduan daripada seorang warga emas bahawa dia telah ditipu dengan sejumlah wang yang besar. Ya, dan apa cerita dia? Dia sebenarnya telah menerima satu panggilan telefon daripada seorang lelaki yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang polis. Dan dia kata anggota polis tersebut telah memberitahu kepada dia bahawa anak dia telah ditahan oleh polis kerana memiliki dadah. Maka dia pun sangat cemas dan dia pun tidak berfikir panjang. Dia pun terus nak membantu anak dia yang ditahan tersebut. Dan salah satu perkara yang perlu dia buat adalah untuk membayar puluhan ribu kepada satu bank account yang telah diberikan oleh anggota polis tersebut. Dan yang malangnya adalah selepas wang itu ditransfer, warga emas tersebut, orang tua tersebut, bila dia balik rumah baru mendapati bahawa anaknya sebenarnya tidak ditahan oleh polis, dan barulah dia sedar bahawa dia sudah tertipu. Ya, dan inilah salah satu contoh Macau scam ini. Dan berita seperti yang tadi saya kongsikan tadi ini sangat biasa. Saya rasa you tekan Macau scam dalam Facebook atau dalam Google, you sudah boleh tengok banyak kes yang telah berlaku dari semasa ke semasa. Ya, kita seolah-olah tengok Macau scam ini, ya, dia tidak dapat dibendung. Ya, dan bila kita sudah perasan atau sedar sudah terlewat, wang itu sudah ditransfer. Dan tadi saya cakap yang saya sebutkan tadi adalah seorang warga emas. Tapi ada juga yang orang golongan profesional yang berpendidikan tinggi, juga ada yang tertipu dengan kerugian sehingga jutaan ringgit. So ini adalah satu kes yang begitu serius dan saya rasa ini memang perlu dibincangkan oleh orang ramai supaya ada kesedaran tidak ada tertipu. So maka malam ini kita amat bertuah dan berbesar hati kerana kita dapat menjemput seorang pegawai polis iaitu Tuan ACP Muhammad Rosni, iaitu Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial KJ-SJK, ya, untuk datang berkongsi dengan kita tentang apa itu Macau scam. Selamat datang Tuan ACP Rosni. Ya, terima kasih YB. Ya, so malam ini memang kita amat bertuahlah kerana dapat bersama-sama dengan Tuan ACP, Tuan Rosni yang sudi datang untuk memberi kita pencerahan dan juga kesedaran tentang apa itu Macau scam. So boleh Tuan terang sikit apa sebenarnya Macau scam atau scam-scam yang lain? Ya. Okay, pertamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada YB kerana sudi menjemput saya di dalam program FB Live YB. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua,
Macau Scam adalah satu kegiatan penipuan yang dilakukan oleh sindiket di mana caranya ataupun MO yang digunakan oleh sindiket Macau Scam ni adalah melakukan penyamaran. Penyamaran yang dilakukan selalunya menggunakan nama ataupun perseorangan orang yang dalam dikatakan sebagai badan penguat kuasa. Yang pertama yang biasa dilakukan oleh sindiket ini adalah menyamar sebagai pegawai polis. Dan ada juga kes-kes di mana sindiket ini akan menyamar sebagai pegawai SPRM. Ada juga yang menyamar sebagai pegawai daripada lembaga hasil dalam negeri. Dan ada juga yang menyamar sebagai pegawai daripada pejabat pos. Jadi tujuan penyamaran yang dilakukan oleh sindiket adalah untuk mewujudkan satu situasi yang ketakutan. Situasi ketakutan kepada mangsa. Apabila dia menyamar sebagai pegawai polis, of course dia akan menyatakan mangsa terlibat dengan kesalahan-kesalahan jenayah. Begitu juga apabila menyamar sebagai SPRM dan lain-lain. Cuma yang lainnya adalah apabila menyamar sebagai pegawai pejabat pos, dia mengatakan ada parcel yang dihantar oleh mangsa yang mengandungi barang-barang yang menyalahi undang-undang. Jadi apabila mangsa menerima panggilan telefon daripada sindiket, mangsa selalunya, kebanyakannya akan berada dalam ketakutan. Dan apabila dikaitkan dengan pelbagai kesalahan, kesalahan-kesalahan jenayah, walaupun mangsa sendiri pada awalnya dia mengatakan dia tidak terlibat dalam kesalahan tersebut, tetapi apabila dikatakan kawan dia menggunakan nama dia, kawan dia menggunakan akaun dia, kawan dia menggunakan apa-apa juga kaitan yang ada kaitan dengan mangsa, jadi akhirnya mangsa akan terpedaya dengan sindiket. Daripada panggilan yang pertama untuk meyakinkan mangsa, sindiket ni akan pas kepada satu anggota sindiket yang lain. Umpamanya dia akan pas kepada pegawai daripada bank negara. Kononnya bank negara ni dia sudah membuat siasatan awal, menyatakan semua akaun mangsa ni telah terlibat dengan kegiatan jenayah. Jadi ketakutan yang pada mulanya sedikit, dia akan bertambah lagi takut. Dan untuk menambahkan lagi ketakutan, mengatakan mangsa akan dikenakan tindakan seperti dirampas semua harta-harta, dirampas semua duit dalam akaun. Jadi apabila dalam keadaan yang macam tu, mangsa akan cuba mencari jalan bagaimana meminta pertolongan daripada sindiket bagaimana untuk menyelesaikan masalah dia. Jadi di sinilah bermulanya apa yang dikatakan Macau Scam. Ya, Tuan Rosni, ya, satu penjelasan yang saya rasa amat penting untuk didengar oleh semua netizen ya. Ada ramai yang fikir ini saya begitu cerdik pandai, tak akan terpedaya semua itu. Tapi apabila menerima panggilan seperti ini, kadang-kala ada orang juga terpedaya juga akhirnya. Dan bila sudah tahu wang yang begitu banyak telah ditransfer, baru dia sedar. So Tuan Rosni, saya nak tahu ya, mengikut pengalaman Tuan sebagai Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial ini, ya, siapakah biasanya mangsa-mangsa Macau Scam ini terdiri daripada golongan apa, siapa, adakah dia lebih kepada orang waka emas atau kepada orang-orang yang berpendidikan tinggi, rendah, semua itu ada apa-apa, siapa mangsa mereka? Okey. Dalam kes semua kebanyakan kes yang kita siasat,
ataupun laporan-laporan polis yang kita terima mengenai kegiatan Macau Scam, mangsa yang dalam kes ini dia tidak mengira, dia tidak ada target khusus, kerana dalam kes Macau Scam selalunya sindiket akan maknanya dia akan pergi membuat panggilan secara rambang kepada mangsa, kepada orang ramai. Kita lihat kita panggil kegiatan ataupun tindakan seperti ini kita panggil sebagai phishing. Phishing ni maknanya dia akan mencuba, dia akan try and error daripada satu mangsa ke satu mangsa. Dan akhirnya dia akan mendapat seorang mangsa yang dia boleh perdayakan sehingga dia akan mendapat ataupun sehingga mangsa ni memindahkan semua duit di dalam akaunnya. Kita pun dapat memang sasaran sindiket ini dia tidak mengira bangsa, tidak mengira umur dan tidak mengira siapa dia. Dia tidak khusus kepada warga emas sahaja. Tetapi kebiasaannya kalau kita lihat banyak kerugian yang banyak dialami oleh mangsa yang lebih ataupun kita panggil sebagai warga emas, kerana kemungkinan dari segi simpanan duit dalam akaun dia banyak, dan juga ada juga daripada golongan profesional. Macam kita ada baru-baru ni kita ada saya rasa kes yang paling besar di Penang dengan kerugian lebih kurang 1.8 juta, di mana mangsa adalah warga emas dan mangsa adalah seorang yang profesional. Dia bersara daripada satu syarikat lah. Jadi macam mana dia boleh kena apabila dikatakan dia terlibat dengan dikatakan satu kesalahan jenayah dan dia merasa takut walaupun dia sememangnya tidak terlibat. Dan pihak sindiket apabila menyedari mangsa ni sudah terpedaya, dia akan cuba keep going contact dia, tidak melepaskan dia, maknanya dia memberi amaran supaya tidak memberitahu orang lain, tidak memberitahu kepada saudara mara, anak, walaupun anak pun dia tak boleh bagi tahu. So dalam tempoh yang macam tu, pihak sindiket ni akan sentiasa berurusan, akan sentiasa menghubungi mangsa. Sehinggalah pada satu ketika mangsa memindahkan kesemua wang yang ada dalam simpanannya dan juga termasuk duit wasiat ataupun duit pusaka, hingga semuanya diserahkan kepada 3 akaun sebenarnya, berjumlah lebih kurang 1.8 juta. Dan kes ini kita masih dalam siasatan dan kita masih mengesan, kerana kalau mengikut syarikat ni kita boleh kesan siapa pemilik dia, dan kita haraplah kita dapat menyelesaikan kes ini dengan berjaya lah. Terima kasih Tuan Rosni. I think kes ini memang begitu mengejutkan, 1.8 million juta ringgit. Ya, jumlah yang begitu besar ini. Ya, dan tadi Tuan Rosni sebut memang saya sendiri secara personal, saya sendiri pun ada terima 2 panggilan yang seperti Tuan Rosni sebut tadi, daripada daripada pihak polis. Dia kata dia dari balai polis di Kuantan, begitu jauh. Saya memang pernah pergilah, tapi saya tanya-tanya dia, saya suspicious ini adalah penipuan. Sebab mana ada mungkin polis panggil saya pergi Kuantan untuk bagi siasatan atau apa, tak ada. Dan kedua adalah daripada SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. So ini memang I think saya sendiri nombor telefon saya pun sudah ada terima 2 kali. Tak tahulah, I think setiap warga negara di Malaysia ini
kurang-kurangnya pun ada terima satu lah. Saya tak pasti. Mungkin netizen boleh bagi tahu. Adakah you terima panggilan seperti yang telah disebut? Saya sendiri pun ada, YB, menerima panggilan seperti itu. So Tuan, jika kita terima panggilan seperti ini, apa yang boleh kita buat? Adakah kita boleh untuk tangkap mereka ke atau macam mana? Selain daripada kita tak peduli mereka lah, kita tahu ini scam apa-apa. Ya. Apa yang jadi pada saya cuba melayan dia, tetapi mungkin dia pun tahu, dia sindiket ni tahu cara kita cakap, cara kita argue dengan dia, so dia dengan segera dia memutuskan talian, dan tak sempatlah kita nak buat apa yang patut kita tindakan yang sepatutnya lah. Dan nombor telefon yang muncul di our screen, sebenarnya nombor telefon itu tak boleh di-trace, boleh dikesan pemiliknya. Sebenarnya boleh, kita boleh kesan, boleh kesan. Tetapi ada juga kita dapat satu nombor telefon yang agak pelik sikit kan. Kononnya register di luar negara lah, apa semualah. Kalau di luar negara agak susah sikit lah. Tapi kalau menggunakan telco dalam negara, kita boleh kesan siapa pemiliknya. Tetapi apabila kita dapat pemiliknya, sebenarnya pemilik itu bukanlah pemilik itu bukan anggota sindiket. Dia menggunakan nama yang lain saja. Okey. So Tuan Rosni boleh berkongsi dengan kita setakat ini, adakah sindiket Macau Scam ini berjaya ditangkap atau dipanteras oleh pihak polis, dan ada statistik ke berapa yang telah berjaya dipanteras setakat inilah yang daripada pihak polis? Setakat ini kita hanya berjaya menyelesaikan Macau Scam ni dengan menuduh pemilik akaun. Pemilik akaun ni kita panggil sebagai pemilik akaun Kaldai ataupun Kaldai account, ataupun kita panggil sebagai mule account. Pemilik akaun kalau mengikut peraturan dan undang-undang, sebagai pemilik akaun dia tidak boleh memberikan kepada orang lain, menyewakan kepada orang lain akaun dia. Jadi adalah satu kesalahan apabila akaun dia diberikan kepada pihak ketiga. Satu kesalahan. Jadi setakat ini kita cuma boleh apabila kita trace pemilik akaun, kita tangkap dia punya pemilik akaun dan kita tuduh di mahkamah. Dan setakat ini Macau Scam kita agak sukar untuk kita mengesan ataupun mengaitkan pemilik akaun dengan sindiket Macau Scam. Kerana selalunya pemilik akaun ni akan menyerahkan akaunnya ataupun kad dia kepada orang tengah. Dan orang tengah ni biasanya dia akan collect semua kad-kad pemilik akaun ni, dan dia akan menggunakan secara pos laju kepada satu individu ataupun kemungkinan salah satu sindiket yang berada di luar. Kalau katakan di Penang, dia akan postkan kad itu ke KL, dan apabila kita dapat alamat di KL, kadang-kadang kita boleh tangkap, tetapi dia kata dia pun berperanan sebagai kad kolektor. Jadi kita punya rantaian tu mati setakat itu. Kita tak boleh nak buktikan duit itu digunakan ataupun dikeluarkan oleh akaun kolektor ni. Jadi itu kesukaran yang kita hadapilah. Walau bagaimanapun penyelesaian tu hanya kita dapat tuduh ke atas pemilik akaun kerana atas kesalahan dia memberikan ataupun pihak ketiga menggunakan akaun dia. Ya, okey, Tuan Rosni. So sekarang apa yang kita tahu ni memang sindiket ini susah nak dikesan dan ditangkap. Ya, dan mereka telah menggunakan pelbagai cara yang seperti
pemilik akaun yang lain, ya, dan keluarkan wang secara cepatnya. Tapi sekiranya ya katakan ada satu kes yang dia ada contoh dia kata apabila dia mendapati dia sudah transfer duit itu dan immediately dengan segeranya dia sudah pergi buat laporan polis. So apa yang telah dilakukan oleh polis lepas menerima laporan tersebut, mungkin Tuan Rosni juga boleh berkongsi dengan kita bagaimana polis akan menangani kes-kes seperti ini bila ada laporan polis terhadap kes seperti ini. Okey, mengikut SOP siasatan, apabila kita menerima satu-satu laporan polis, yang pertama tindakan kita adalah kita akan merakam percakapan pengadu ataupun mangsa. Daripada percakapan tu kita boleh membuat satu penilaian. Jikalau dia baru sahaja menyedari ataupun baru saja menyedari dia ditipu dan perbuatan dia memindahkan akaun ataupun memindahkan duit itu baru saja berlaku, di mana kita percaya mungkin duit dia masih berada di bank lagi dan belum dikeluarkan oleh sindiket, kita akan berhubung dengan pihak bank. Selalunya pihak bank akan hold duit itu daripada ataupun kemungkinan dia akan hold dulu akaun yang terlibat, dan sementara kita mengambil tindakan yang seterusnya, seperti kita membuat laporan kepada pihak AMLA, kerana dalam kes pembekuan akaun hanya pihak AMLA yang berkuasa untuk membekukan satu-satu akaun dengan mendapat perintah daripada pihak pendakwa raya. Pegawai bank sendiri pun tidak boleh membekukan akaun sesiapa saja. Dan daripada tindakan tersebut, selalunya kita berjaya memperolehi duit yang telah dimasukkan ke dalam akaun tersebut. Tetapi untuk makluman semua dan juga YB, selalunya apabila kita menerima laporan daripada mangsa, adalah selepas beberapa lama kegiatan itu berlaku. Kerana mangsa ni selalunya dia tidak akan bercerita hingga satu ketika mungkin atas masa berbual-bual dia akan bercerita pasal kegiatan dia, baru dia menyedari memangnya dia sudah kena tipu. Dan pada masa itu baru dia buat report, dan sedikit selalunya apabila duit itu masuk, dengan serta-merta dia orang akan keluarkan duit dalam akaun. Dan of course masa laporan dibuat, memang dalam akaun yang dimasukkan duit pun dah habis. Jadi tindakan kita hanya siasatan yang biasa. Kita akan memeriksa akaun dan juga kita akan mengesan pemilik akaun. Itu saja yang kita boleh buat. Kerana agak sukar kalau once duit tu dah dikeluarkan, sukar untuk kita mendapatkan kembali lah. Okay, so macam ini apa yang telah dikongsikan oleh Tuan Rosni tadi, iaitu memang adalah amat sukar ya untuk mendapatkan wang itu balik ya, atau dapat menangkap sindiket tersebut. Yang hanya boleh dikena pasti itu hanya juga pada pemilik akaun bank yang telah didepositkan wang. Dan maksudnya Tuan, sekarang apa yang kita menghadapi adalah dari segi undang-undang memang tidak dapat mengeluarkan atau mengulangkan balik wang yang didepositkan ke dalam akaun tersebut, walaupun ia sudah kena pasti bahawa ia macam ada scam atau ada unsur-unsur jenayah dalam ada unsur-unsur penipuan lah dalam
transfer tersebut. Wang itu masih tidak boleh dipulangkan. Okey, kalau dalam siasatan kita mendapati terdapat wang dalam akaun, kita akan jadikan wang tersebut sebagai barang kes. Dan apabila kita tuduh pemilik akaun di mana terdapat wang di dalam akaunnya, kita akan pihak pendakwa raya akan memohon kepada hakim ataupun kepada mahkamah, dan mahkamah akan selepas kes selesai dia akan membuat satu perintah terhadap barang kes, iaitu wang yang dalam akaun tadi, sama ada perlu diserahkan semula kepada mangsa ataupun diserahkan kepada pihak kerajaan. Itu di luar bidang kuasa polis. Ya. So tuan, yang ini tadi kita pun ada sebutlah, iaitu jika saya ada terima macam aduan bahawa transaksi bank itu baru saja dibuat oleh mangsa, dan pihak kenapa mereka ada tanyalah kenapa pihak berkuasa tidak membuka akaun tersebut atau pulangkan duit kepada mangsa. Ya, tadi tuan ada jawablah. Ya, tapi mungkin apa yang sebenarnya saya rasa perlu dibagi tahu adalah bagaimana untuk mengelakkan supaya wang itu didepositkan atau ditransfer kepada akaun tersebut. Apa pandangan tuan tentang perkara ini? Ya, pertamanya kalau sebelum kita nak mendepositkan duit ke mana-mana akaun yang diberikan oleh sesiapa saja, sama ada sedikit, pihak polis, terutamanya pihak Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, ada menyediakan satu portal untuk menyemak, dipanggil portal semak mule account. Jadi pada portal semak mule ni, sesiapa sahaja boleh menyemak melalui portal tersebut dengan memasukkan nombor akaun yang dia nak transfer duit ataupun nak mendepositkan duit, untuk semak sama ada akaun itu telah digunakan untuk penipuan ataupun satu akaun yang dia suspicious. So kalau dia ragu-ragu, dia boleh semak melalui, kalau tidak ada rekod dalam semak mule, kita boleh katakan akaun itu betul. Kalau ada rekod dan ada banyak laporan dibuat berhubung dengan akaun tersebut, kita akan detect, dia siapa yang cek melalui semak mule, dia akan trigger lah, dia akan bagi tahu akaun ini memang pernah digunakan ataupun memang telah digunakan sebagai untuk penipuan. Ya. So tuan, so macam ni, apakah nasihat pihak polis lah kepada orang ramai supaya tidak terpedaya dengan telefon scam ini? Tadi ada sebut ada website ya yang boleh dikenal pasti bahawa adakah akaun tersebut adalah scam. Ya, selain daripada itu, ada apa-apa nasihat daripada pihak polis kepada orang ramai? Okey, pertamanya untuk kes Makau scam, saya ingin menasihatkan orang ramai supaya tidak merasa takut ataupun panik apabila dihubungi oleh anggota-anggota sindiket ini yang mengatakan kita ni terlibat dengan apa juga kesalahan. Jangan, yang seterusnya, kita jangan apabila di-convincekan oleh anggota sindiket ni bahawa kita ni terlibat ataupun mungkin melalui kawan-kawan kita terlibat, kita jangan terlalu cepat untuk meminta pertolongan daripada anggota sindiket. Dia, MO dia senang. Apabila dia kata jangan bercerita kepada sesiapa sahaja, itulah dia punya red flag dia yang mengatakan itu adalah satu penipuan. Jadi saya mengharapkan orang ramai supaya berhati-hati apabila menerima panggilan-panggilan yang seperti ini. Kita tahu
sama ada kita buat salah, kita pernah melakukan kesalahan atau tidak. Kalau sememangnya kita tidak pernah melakukan kesalahan, kita perlu mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut. Tetapi bukannya penjelasan kepada anggota sedikit, tapi kita penjelasan lanjut daripada kawan-kawan kita. Dan seterusnya juga saya ingin menasihatkan supaya tidak mendedahkan butiran akaun ataupun mana-mana akaun yang ada, katakan kadang-kadang sedikit akan tanya berapa duit di dalam akaun, berapa jumlah semua. Kita jangan dedahkan. Kita jangan bagi tahu. Itu adalah satu daripada teknik untuk dia lebih lagi untuk cuba untuk mendapatkan seberapa banyak wang yang ada kepada mangsa. Selain daripada itu juga, orang ramai harus ingat, kita seringkali diperingatkan bahawa pihak bank ataupun mana-mana pihak juga tidak pernah ataupun tidak akan meminta sebarang maklumat melalui telefon. Kita pun ada dalam televisyen pun ada peringatkan pihak bank negara tidak pernah meminta ataupun mana-mana bank meminta apa-apa butiran akaun melalui panggilan telefon. Itu kalau ada yang panggil telefon, dia kata bercerita pasal akaun, pasal kad kredit ke apa ke semua, itu adalah penipuan sebenarnya. Terima kasih Tuan Rosni. Kita ada satu soalan daripada saudara Lee Kek Ying daripada netizen, iaitu dia tanya pihak PDRM ada sebarang cadangan baru untuk mengatasi atau mengurangkan kejadian kes atau dalam konteks ini adalah Macau scam lah. Dalam kes Macau scam, setakat ini kita hanya memberikan kesedaran dalam bentuk penerangan, dalam bentuk kempen, dalam bentuk ceramah kepada orang ramai. Kerana kita tidak ada satu mekanisme yang boleh nak mencegah daripada pihak polis sendiri, melainkan kesedaran tu perlu kita perluaskan kepada semua orang ramai dan kepada semua masyarakat. Kebanyakan kes yang berlaku ialah apabila masyarakat tidak aware, tidak menyedari, tidak mengetahui wujudnya sedikit-sedikit ataupun perlakuan penipuan yang seperti ini. Kalau kita berharap kalau boleh diperluaskan kempen-kempen kesedaran, perkara ini saya percaya tidak akan berlaku dengan secara berleluasa. Ya, itu kita kata pencegahan is lebih baik daripada prevention is better than cure lah, yang kita sering kali sebutkan. Ya, cuma ada satu cadangan yang saya terima juga daripada netizen, iaitu dia ada cadangan lah kepada bank negara. Ini bukan pihak polis lah, tapi saya juga nak minta ulasan daripada Tuan Rosni tentang cadangan ini, iaitu sekiranya pihak bank telah ada macam mensyaki bahawa transaksi itu adalah scam atau juru wang atau cashier yang di bank itu, bila mereka telah didatangi oleh seorang warga emas atau orang yang nak membuat transfer, ya, yang dalam jumlah kewangan yang begitu besar, ya, adakah bank boleh ada satu SOP, katakan seorang yang akaun warga emas itu ada RM35,000 katakan. Kemudian dia datang ke bank, dia berjumpa dengan juruwang, kata saya nak transfer ke semua RM35,000 ini ke dalam satu akaun. So, bolehkah kita wujudkan satu SOP untuk pihak bank di mana cashier itu juga perlu dilengkapi oleh pengetahuan dengan
Sekiranya ada orang ini, dia perlu tanya beberapa soalan. Kenapa anda nak transfer duit ini kepada orang tersebut? Ya, adakah anda sudah pasti bahawa wang yang anda nak transfer itu semua akan habis? Ya, akaun dia mungkin sudah akan habis atau tinggal sedikit lah. Ya, dan bolehkah juga minta supaya dia yang pemilik akaun itu pergi panggil balik anggota keluarga yang rapat dengan dia lah. SOP ini bolehkah ia dilaksanakan untuk mengurangkan ya kes-kes penipuan ini daripada berjaya berlaku? Apa komen Tuan Rusni? Okey, saya setuju dengan cadangan ataupun pendapat daripada YB. Cuma saya rasa pada masa ini pihak bank sememangnya mempunyai SOP ataupun peraturan yang menyatakan terdapat limit ataupun dalam satu jumlah yang tertentu di mana pihak bank perlu menemuduga sesiapa saja yang ingin memindahkan wang ataupun memasukkan wang ke dalam satu-satu akaun. Dia panggil threshold transaksi ya, untuk dia melimitkan. Dia ada satu jumlah yang limit kepada, kalau tak silap saya mungkin 30,000 ataupun 20,000. Pihak bank akan interview kepada orang yang nak memindahkan wang tersebut. Dan SOP itu memangnya diamalkan oleh mana-mana bank, memang telah sedia ada. Cuma macam yang YB kata, kalau warga emas yang ingin memindahkan dalam kuantiti yang banyak, perlu macam cashier di bank, dia perlu alert lah, dia perlu tengok, memandangkan kes penipuan online ataupun transfer ni terlalu banyak. Itu atas inisiatif pegawai bank itu sendiri. Kerana saya ingin memetik ada satu kes di Penang juga. Kita ada satu kes melibatkan warga emas yang di mana dia diminta untuk memasukkan ke dalam satu akaun beberapa ribu oleh sindiket inilah. Apabila dia cuba untuk bank in melalui ATM, melalui CDM, cash deposit machine, dan dia cuma berjaya masukkan sebahagian saja, dan dia tak berjaya masuk lagi, maknanya beberapa ratus dia dah masukkan, dan beberapa ribu lagi dia tak boleh masuk. Jadi dia masuk ke dalam kaunter, masuk ke dalam bank dan dia cuba berurusan di kaunter, dan pihak cashier dia menyedari akaun yang cuba nak dimasukkan oleh warga emas ini melalui, kemungkinan saya percaya dia melalui semak mule yang disediakan tu, dia suspicious terhadap akaun yang nak ditransfer. Jadi atas inisiatif dia telah memanggil pihak polis, dan pihak kami telah berjumpa dengan pegawai bank tu, dan kita berjayalah untuk menyelamatkan warga emas ni daripada memindahkan wangnya, keseluruhan wangnya. Jadi kita pada masa itu kita sahkan memang akaun yang nak ditransfer itu memang digunakan untuk penipuan. Jadi memang kita harapkan kesedaran ataupun mungkin daripada pegawai bank itu sendiri untuk membantu netizen yang warga emas ini untuk ditipu ataupun untuk membantu daripada diperdaya oleh sindiket-sindiket yang seperti ini. Ya, saya setuju dengan pandangan Tuan Rusni tadi ya, iaitu peranan untuk pegawai di bank
ini pun amat penting, bukan sekadar pihak polis sahaja. Ya, tapi sebab pihak bank yang akan menguruskan wang yang telah didepositkan tersebut. So pegawai bank itu dia bukan macam ATM machine lah. Dia sebenarnya dia ada seorang manusia yang boleh membuat penilaian. Dia tengok warga emas ini datang atau orang ini dalam bentuk kecemasan atau sangat risau, ya mungkin boleh tanya beberapa soalan yang boleh menyedarkan orang yang nak transfer duit itu. So ini penting. Saya tadi contoh yang paling baik kita tengok jika ada kerjasama, ada inisiatif daripada pegawai bank, saya rasa kes seperti ini juga dapat dikurangkan dan wang yang begitu banyak itu dapat diselamatkan. Ini adalah satu kerja yang begitu, saya rasa begitu penting, ya, yang perlu dilaksanakan oleh pihak bank, ya, yang saya rasa kita dalam perbincangan Macau Scam ini kita tak boleh semata-mata hanya minta pihak polis buat siasatan, buat segala-galanya, tapi bank macam okey, dia bila ada saya terima ada macam ni, bank kata oh kita tak dapat buat apa-apa, ini duit sudah pergi ke sana, kita tak boleh ambil balik, semua tak boleh. So yang penting kita nak supaya awal-awal jika you sudah tahu bahawa jika wang itu ditransfer sudah tidak boleh dipulangkan, maka kita ada satu kita katalah tanggungjawab, atau sebagai seorang banker, pegawai bank ada satu peranan untuk membantu atau menyelamatkan wang-wang yang dimiliki oleh warga emas. Saya nampak sometimes juga kesian, ini dia punya pusaka atau dia punya wasiat sepenuhnya habis dan dia datang menangis. Oh, kita seolah-olah pun tak dapat membantu apa-apa. So gatekeeper dia dengan pihak bank, kecuali dia pergi ATM machine, macam tuan tadi kata ATM machine, itu machine dia tak menilai ini orang nak transfer kepada siapa, machine. Tapi manusia bukan machine, ya. Kita perlu bertindak lebih proaktif untuk perkara ini selain daripada SOP yang telah dikatakan oleh Tuan Rosli tadi. Ya. Saya setuju. So Tuan, kita sekarang juga ada beberapa soalan lagi dengan netizen, ya, sama juga daripada saudara Lee Kek Ying lagi. Banyak juga laporan yang menunjukkan CCTV Macau Scam beroperasi atau beribu pejabat negara ini. Adakah ini menjelaskan bahawa hukuman di negara ini sebarang kesan terhadap mereka? So, apa jawapan daripada Okey, Macau Scam, kita apabila kita menyiasat, kita siasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiasaan. Di bawah 420, hukuman dia adalah kalau disabitkan sekurang-kurangnya dikenakan penjara selama 1 tahun dan tidak lebih daripada 10 tahun dan boleh juga dikenakan sebat dan denda. Melihat kepada hukuman terhadap kesalahan ini memang agak beratlah, agak memadai untuk menghukum pesalah-pesalah bagi penipu ini. Cuma berkesan ataupun tak berkesan itu terpulang kepada individu itu sendirilah. Kerana negara kita mengenakan hukuman gantung sampai mati bagi pengedar dadah pun tidak boleh juga mengurangkan pengedar dadah pada ketika ini. Rasanya ini lebih kepada kesedaran orang itu sendirilah. Kita mengenakan hukuman yang terlalu berat pun saya rasa mungkin juga tidak akan mengurangkan kesalahan yang dilakukan. Kerana kalau kita lihat
420 hukuman adalah mandatory, iaitu setahun. Saya rasa itu benar-benar dah memang berat. Memang dah setimpal lah dengan kesalahan dia. Kalau ada cadangan daripada pihak lain yang ingin mengajukan supaya hukuman tu lebih berat, saya setuju, kerana kemungkinan adalah dia punya faktor-faktor untuk seseorang itu dia akan berfikir bahawa hukuman ini terlalu berat dan dia tidak akan melakukan kesalahan penipuan ini. Tapi kita juga ada beberapa tindakan pencegahan bagi kesalahan-kesalahan yang kesalahan-kesalahan yang berulang ataupun kesalahan-kesalahan yang kita tidak dapat tuduh di mahkamah. Kita ada satu tindakan pencegahan yang lain yang boleh kita ambil terhadap yang scammers ni lah. Contohnya mungkin kita boleh ambil tindakan di bawah undang-undang POKA seperti buang daerah, dan juga kita boleh menambahkan hukuman dia dengan kita membuat laporan di bawah Anti-Money Laundering Act, di bawah AMLA. Jadi di bawah AMLA juga hukuman di mana boleh merampas semua harta benda yang diperolehi daripada hasil daripada penipuan yang dilakukan oleh penipu inilah. Tuan Rosli, cuma hukuman itu satu perkara, tapi saya tadi kita dalam perbincangan kita juga mendapati sedikit ini susah kena pasti dikesan dan susah ditangkap, ya. So memang kita nampaknya ada kesulitan lah untuk nak tangkap atau nak banteras sindiket ini. So ini bukan selagi sindiket ini macam boleh bermaharajalela atau mereka masih boleh lari daripada ditangkapan daripada polis, yang kena tangkap biasanya pemilik akaun atau ini kolektor sahaja, maka adalah sukar, ya, untuk sindiket diambil tindakan. So macam mana kita nak perbaiki sistem ini selain daripada menggubal? Jika nak guna POKA atau guna undang-undang AMLA, you pun kena dapat mengetahui sindiket tersebut. Tapi kita tahu sindiket itu macam seolah-olah susah dikena pasti. Apa pandangan Tuan Rosli? Satu daripada cadangan yang kita boleh buat adalah untuk mengekang ataupun menghalang pemilik akaun ini daripada membenarkan akaun dia digunakan oleh pihak lain. Kalau kita, pada pandangan saya, kalau kita berjaya menghalang ataupun mengekang sesiapa sahaja di mana akaun dia digunakan oleh sindiket, itu boleh juga mengurangkan peluang kepada sindiket untuk menjalankan kegiatan dia. Kerana pihak sindiket, kalau dia susah nak mendapatkan akaun ataupun kedai akaun ini, akaun kedai ini, dia maknanya dia tidak ada satu medium untuk mendapatkan duit daripada mangsa. Apa yang terjadi sekarang? Apabila pihak sindiket terlalu mudah mendapatkan akaun daripada sesiapa sahaja dengan sedikit bayaran, walaupun kita ada juga mendapat kes di mana pemilik akaun ni menyewakan akaun dia kepada pihak sindiket. Ada juga kes-kes yang macam tu. Kalau kita dapat menghalang ataupun mengurangkan kegiatan ataupun yang macam ni, saya percaya pihak sindiket akan merasa susah untuk mendapatkan akaun holder ni lah, akaun ni untuk dijadikan medium dia mendapatkan duit daripada masa. Kerana pihak sindiket dia tidak akan menggunakan akaun dia sendiri.
ataupun akaun-akaun yang ada kaitan dengan sindiket sendiri. Mereka sedaya upaya cuba untuk mencari akaun-akaun yang tak ada kena-mengena dengan diorang, dengan pihak sindiket. Kalau YB perasan, kebanyakan kes yang kita siasat pun kebanyakan akaun yang akaun mangsa, contohnya katakan di Penang, tetapi pemilik akaun tu alamatnya berada di Kuala Lumpur contohnya. Dan kita percaya sindiket tu bukan berada di Kuala Lumpur. Kemungkinan sindiket tu berada di negeri-negeri lain. Jadi kalaulah kita boleh menghalang sumber kepada akaun ni, saya percaya sedikit sebanyak kita boleh mengurangkan aktiviti penipuan. Okay, terima kasih Tuan Rosni. Kita juga ada saudara Hafiz Iskandar yang telah memberi cadangan kepada kita, iaitu untuk kita mungkin boleh kita tahulah ia adalah satu bentuk penipuan, tapi untuk sesetengah warga emas mungkin tidak dapat dikesan. Mungkin pihak berkuasa boleh keluarkan iklan pamphlet yang target khusus kepada golongan tersebut, mungkin melalui akhbar, pamphlet yang diedarkan mesej dan sebagainya, agar lebih banyak kesedaran dalam masyarakat. So ini cadanganlah daripada netizen Hafiz Iskandar yang telah mencadangkan supaya maklumat-maklumat yang mudah difahami melalui iklan pamphlet dituju kepada golongan warga emas inilah untuk meningkatkan kesedaran mereka. Ya, saya amat bersetuju dengan kaedah yang seperti itu, dan pihak polis pun memang sentiasa kita pun telah dan sedang melaksanakan tindakan seperti itu. Terdapat juga peringatan yang kita berikan kepada semua masyarakat, termasuk yang warga emas. Mungkin dalam tempoh PKP ini kita agak kurang sikit berhadapan dengan masyarakat. Mungkin selepas ini kita akan adakan kempen-kempen kesedaran dan juga kempen-kempen yang boleh kita bertemu secara direct dengan masyarakat. Buat masa ni memang kita ada melalui media kita ada buat, dan juga melalui sama ada melalui media massa dan juga media elektronik kita ada menjalankan kempen-kempen kesedaran seperti ini. Cuma sama ada sampai ataupun tidak kepada sasaran seperti warga emas itu sendiri, kita tak dapat satu kepastian lah. Tapi yes, kita memang sedang buat seperti mana yang dicadangkan oleh saudara itu tadi. Ya, setuju dengan Tuan Rosni, iaitu macam malam ini platform kita seperti dalam live melalui social media ini juga merupakan salah satu cara untuk kita menyebarkan maklumat-maklumat seperti ini. Dan I think fanpage untuk PDRM official juga ada memberi maklumat-maklumat yang dari semasa ke semasa untuk memberitahu orang ramai, macam baru-baru ini tentang online scam untuk beli perabot semua ini. I think maklumat-maklumat seperti ini memang banyak, tapi macam mana dapat disampaikan kepada golongan-golongan sasaran itu memang satu perkara yang amat mencabarkan lah. So bagi netizen yang mengikuti live bersama kita ini, ya boleh juga bagi tahu kepada ibu bapa atau pakcik-pakcik, saudara mara yang sudah berusia tinggi untuk memberi penjelasan kepada mereka, ya, supaya jangan terpedaya, ya, atau bila mereka terima phone, jangan pergi ke bank seorang diam-diam dan juga telah membuat transfer. Ya, sekurang-kurangnya bincang dengan ahli-ahli keluarga yang lain sebelum mengambil apa-apa tindakan dan keputusan. Ini saya rasa penting juga. Jangan hanya
sudah wang sudah transfer baru kata kenapa polis tak dapat pergi tangkap, itu akaun sudah ada, sudah nombor akaun pun ada, nama akaun pun ada, kenapa polis tak pergi tangkap, tak beku bank itu. Itu kadang-kadang sudah terlambat lah, sudah terlewat, susah seperti apa yang dicakap oleh Tuan Rosni tadi lah. Ya, saya setuju YB. Peranan masing-masing ataupun masing-masing perlu memainkan peranan untuk memberi kesedaran kepada semua masyarakat. Janganlah kita mengharapkan pihak polis saja, kerana kita pun ada kekangan tersendiri, dan walau bagaimanapun kita masih lagi cuba untuk memberi kesedaran kepada semua agar biar benda ni kita hanya kesedaran saja yang boleh menghalang penipu-penipu ni daripada menjalankan kegiatannya. Mungkin kita tak berupaya nak memberitahu kepada semua masyarakat, tetapi kalau masyarakat sendiri memainkan peranan dia, saya rasa kalau tak semua pun, at least kita boleh memaksimalkan maklumat-maklumat yang perlu kita sampaikan kepada orang ramai. Ya, so Tuan Rosni, ya betul. Inilah tibanya masa bagi semua rakyat Malaysia atau semua yang ada di khalayak ramai ini untuk memainkan peranan. Sekarang semua orang hanya fokus dengan handphone. Balik ke rumah pun tak bertanya, tak bertegur sapa dengan ahli-ahli keluarga. So mungkin kita balik malam ini atau besok bagi tahu ibu bapa atau orang-orang yang warga emas ada di sekeliling anda, bagi tahu dia, berkongsi maklumat ini. Sekarang Makau scam atau scam-scam ini yang berlaku, bagaimana ia berlaku, bagi tahu mereka. Jangan bagi butiran bank, maklumat peribadi bank kepada orang luar atau kepada pihak-pihak yang tidak kita kenal. So semua ini penting ya. So kena bertindak dengan sekarang, jangan tunggu lagi. Ya, sebab setiap hari kita ada dengar ada orang tertipu lagi. Ini macam kita rasa sangat duka cita lah ya. Sebenarnya ia boleh dielakkan dan boleh kita bantu untuk warga emas atau golongan daripada terpedaya. So ada seorang lagi, David Rajan, yang telah tanya, bukan tanya soalan lah, pandangan atau cadangan dalam isu ini. Petunjuk utama adalah pemilik akaun bank tersebut. Kerajaan perlu menggubal undang-undang sedia ada supaya akaun tersebut dibeku serta-merta setelah laporan polis dibuat. CCID, Cyber Security dan Bank Negara harus berganding bahu. So ini cadangan lah. Ya, untuk maklumat David Rajan, mungkin anda tidak mengikuti live dari awal. Tuan Rosni sudah ada sebut nak membekukan akaun seseorang itu bukan bank tak boleh buat, hanya pihak mahkamah. So semua benda tindakan itu perlu mendapat keputusan daripada mahkamah. So Tuan Rosni, kita sudah sampai ke penghujung. Sebelum kita akhiri, ada apa-apa kata-kata yang nak disampaikan kepada netizen pada malam ini? Okey, suka saya untuk berkongsi dengan semua bahawa statistik bagi Makau scam untuk tahun ini sahaja, sehingga semalam kita ada 136 kes melibatkan Makau scam, dan kerugian yang dialami oleh mangsa lebih daripada 7 juta ringgit. Jadi saya berpendapat ini adalah satu perkara yang serius ataupun situasi yang serius. Jadi saya mengharapkan semua orang ramai dan masyarakat agar sama-sama lah membantu pihak polis dalam memberikan kesedaran kepada
masyarakat yang lain, terutamanya kepada warga-warga emas, supaya lebih peka dan alert lah berkaitan dengan panggilan-panggilan yang menyamar sebagai anggota penguat kuasa. Jadi jangan kita mengambil mudah terhadap perkara-perkara ini, kerana sekali kita terpedaya dalam panggilan itu bermakna habis dah kita punya semua saving, semua simpanan yang ada dalam akaun kita, termasuk juga ada juga kes-kes yang kita terpaksa meminjam daripada saudara mara dan kawan-kawan. Jadi nasihat saya yang terakhir adalah supaya kita lebih berhati-hati, tidak mudah merasa takut dan panik apabila menerima panggilan-panggilan seperti ini. Okey, terima kasih Tuan Rosni, dan tadi kes yang disebutkan itu, ada jumlah kes itu hanya di Pulau Pinang atau di seluruh negara? Di Pulau Pinang, YB. Oh, itu setakat di Pulau Pinang sahaja, bukan di seluruh negara. So seluruh negara lagi banyak lah yang... lagi banyak YB. Ini untuk Macau scam. Tak termasuk lagi scam-scam yang melibatkan pembelian produk, yang itu lain. Kita ada ini cuma statistik untuk Macau scam saja. Macau scam ni adalah yang menyamar itulah. Tapi kalau membeli produk melalui online, tapi produk tak sampai, bayaran telah dimasuk ke dalam akaun, itu lain. Mungkin kita boleh buat satu sesi yang lain lah. Boleh. So terima kasih kepada Tuan Rosni. Saya rasa kita secara kesimpulannya dalam sesi live malam ini, saya rasa kita ada beberapa perkara yang amat penting untuk dilakukan oleh semua pihak, termasuk pihak polis, pihak bank dan juga orang ramai. Sama masing-masing memainkan peranan yang penting, dan kita kena tahu bahawa sekiranya kita sudah kita kena tahu bahawa pencegahan itu adalah paling penting, ya. Bagaimana untuk mengelakkan daripada membuat suatu keputusan atau mendepositkan wang kepada satu akaun yang lain, yang khasnya daripada panggilan yang menyamarkan, ya, pihak penguat kuasa. So semua ini kita kena berhati-hati. So saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Tuan Rosni kerana sudi datang pada malam ini untuk berkongsi dengan kita semua. Dan seperti yang dikatakan, ini satu kes yang begitu serius, ya, di negeri Pulau Pinang sahaja. Ya, setakat ini sudah sehingga kini sudah ada 176 kes, 76 kes. 136. 136 kes, ya, di Pulau Pinang sahaja. Ya, so ni jutaan ringgit telah kerugian yang begitu tinggi. Yang ini bukan orang-orang kaya, kadang-kadang ini saving, simpanan orang-orang susah, ya, telah hilang seperti macam itu sahaja. So saya sendiri pun rasa simpatilah terhadap keadaan yang dihadapi oleh mereka, dan kita sebagai wakil rakyat, kita juga akan cubalah untuk, ya, dari segi ada ramai kata mengubah undang-undang, ya, tapi sebagai seorang wakil rakyat, saya akan mewawarkan, ya, perkara-perkara ini dari usaha kesedaran, meningkatkan kesedaran di masyarakat kita. Ya, kita akan minta supaya MPKK kita juga memberi maklumat kepada orang ramai, ya, kepada kawan-kawan kita atau saudara mara kita, ahli-ahli keluarga kita. Semua ini bermula daripada saudara kita. Ya, saya rasa ya sedikit sebanyak dapat mengurangkan kes seperti ini daripada berulang. So dengan kata-kata itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Rosni, ya, selaku Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Negeri Pulau Pinang yang sudi bersama dengan kita pada malam ini, dan juga semua netizen yang bersama-sama dengan kita. Terima kasih, selamat malam, Wan An, Nandri Wanakam. Thank you.
So Terima kasih, bye-bye. YB. Ya, terima kasih tuan. Terima kasih, YB. Ya.